Sebenarnya punca bagi penyakit hand, foot, mouth disease ataupun HFMD adalah disebabkan oleh virus. Terdapat virus daripada kumpulan enterovirus yang biasa menyebabkan penyakit ini. Khususnya enterovirus 71, Coxsackie A16, Coxsackie A6 dan beberapa virus lain. Gejala bagi penyakit hand, foot, mouth disease adalah ruang kemerahan pada tapak tangan ataupun di dalam mulut. Dan setengah-setengah ruang ini ada yang berisi air ataupun dalam istilah perubatan kita sebut sebagai blister. Apabila blister tersebut pecah, kanak-kanak ini kurang mengambil makanan ataupun minuman disebabkan oleh sakit di dalam mulut. Dan penyakit ini biasanya akan menyerang kanak-kanak berumur kurang daripada 10 tahun ataupun lebih, khusus lagi adalah kurang daripada 5 tahun. Okey, penyakit ini boleh merebak melalui sentuhan, khususnya apabila ada cecair ataupun blister di tangan pesakit, dia sentuh kepada kanak-kanak lain, maka kuman ini boleh berjangkit. Untuk diagnosis, biasanya kita akan ambil dalam istilah perubatan kita sebut sebagai ada letusan di dalam mulut, kemudian sama ada di tapak tangan ataupun di tapak kaki. Dan di samping itu, pesakit juga mungkin akan ada demam. Apabila berlaku wabak, biasanya kita perlu pastikan kuman tersebut dengan menghantarkan cecair, sama ada cecair daripada yang berisi air tadi ataupun cecair daripada najis ataupun air liur dan sebagainya, untuk dibuat ujian yang kita panggil sebagai PCR. Ini kita menggunakan jenis untuk penyakit bagi Coxsackie ataupun enterovirus. Untuk pencegahan penyakit ini, kaedah paling penting adalah menjaga kebersihan. Kena basuh, sentiasa basuh tangan, kena uruskan pampers dengan betul sebagai contohnya. Dan kalau anak-anak ada gejala penyakit ini, dinasihatkan tidak kita bawa ke nursery ataupun tadika ataupun ke sekolah. Maknanya kanak-kanak ini perlu berehat di rumah sehingga tanda-tanda penyakit ini pulih sepenuhnya. Dan bagi penyakit ini tidak ada vaksin buat masa ini. Cuma ada vaksin peringkat ujian saja. Tiada vaksin khusus untuk mencegah penyakit ini buat masa ini. Bagi pesakit yang mengalami gejala ringan, rawatan hanyalah simptomatik dan boleh dirawat di rumah. Selain yang penting adalah pesakit perlu dikuarantin supaya wabak tidak merebak. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang mengalami gejala yang teruk, maka mereka perlulah dirawat di hospital, di mana rawatan yang lebih lanjut perlu diberikan. Oleh itu, adalah penting untuk penjaga pesakit, ibu bapa, untuk merujuk segera apabila mendapati tanda-tanda gejala lebih teruk. Jadi mereka yang telah pernah mendapat jangkitan HFMD boleh mendapat kali kedua, kerana sekiranya mereka mendapat dijangkiti oleh virus yang berbeza. Maka oleh kerana kita tahu bahawa HFMD disebabkan oleh beberapa virus, maka serangan kali kedua oleh virus yang berbeza boleh menyebabkan jangkitan kali kedua berlaku. Kebanyakan pesakit HFMD mengalami gejala ringan, tetapi segelintir akan mengalami komplikasi daripada HFMD, biasanya disebabkan oleh enterovirus 71. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga perlulah memantau akan tanda-tanda akan kehadiran komplikasi tersebut, seperti tanda-tanda seperti myoclonic jerk, itu masa bergerak, dan juga sawan dan juga gangguan kesedaran, yang mana ini adalah tanda-tanda akan komplikasi seperti kekeradangan pada selaput otak seperti septic meningitis dan juga encephalitis, dan juga brainstem encephalitis yang boleh membawa pada pulmonary edema dan juga maut. Jadi nasihat saya kepada majikan dan juga pengasuh adalah supaya kanak-kanak yang mengalami demam dan tanda-tanda HFMD supaya tidak membawa anak-anak ke pusat jagaan kanak-kanak taska atau tadika, kerana ia boleh menyebabkan penyakit ini merebak di dalam komuniti.
Oleh itu adalah lebih baik mereka dikuarantin di rumah. Dan juga supaya mereka, ibu bapa dan juga penjaga dan juga majikan digalakkan supaya melakukan semburan disinfektan di atas permukaan seperti dengan menggunakan klorin dan juga membasuh tangan dengan sabun untuk mengelakkan jangkitan ini merebak.